Pagi-pagi yang jam tu sebab nak pergi sembahyang subuh berjemaah ke nak pergi berjabat ramai-ramai? Ada pergi berjabat sampai jam, pergi masjid surau nak sembahyang, mana ada jam, mana ada orang sungguh-sungguh. Sebab dia pandang macam ibadat tu murah, macam tak ada apa, sebab belum nampak hasil. Maka jiwa tenang kembali pada Allah. Syarat pertama, berlonggarlah dengan dunia, jangan ketat. Orang kalau tanpa ketat dengan dunia macam ni dunia ketat gini. Bayangkan saat berpisah dengan dunia. Sebab tu mati, bahasa Melayu kita panggil meninggal dunia. Saat nak meninggalkan dunia tu agak-agak macam ni, kalau ketat sangat macam ni. Oh, itu yang perit, itu yang akhirnya matinya sakit sesangat-sangat. Sebab nak berpisah. Macam orang pakai baju ketat sangat, agak-agak nak buka macam mana. Sekali bila payah nak buka, sentak, koyak gitu. Macam tu cabut nyawa, ketat-ketat, malaikat maut pada itu. Oh, Allah menjerit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini dapat bersama-sama kita dalam satu majlis yang disebut oleh baginda Nabi SAW dengan panggilan Raudatul Jannah, yakni artinya taman-taman syurga Allah. Yang ni yang disebut oleh alim ulama, syurga ni ada dua, iaitu satu namanya syurga ajilan, satu lagi namanya syurga ajilan. Satu dengan huruf alif, ajilan, satu lagi dengan huruf ain, ajilan. Syurga ajilan itu artinya syurga yang disegerakan. Adapun syurga ajilan yang huruf ain tu iaitu syurga yang ditangguhkan. Ditangguhkan itu artinya syurga yang hakiki abadi, iaitu akhirat nanti. Adapun syurga yang disegerakan itu iaitu di dunia ini. Di dunia ini kita berada di taman-taman syurga, dan kita bersama dengan orang-orang yang soleh, yang moga-moga mereka itu adalah ahli-ahli syurga. Itu menjadi tanda kalau awal lagi Allah jadikan kita berada di dalam taman-taman syurga, itu menjadi seolah-olah tanda-tanda bahawa nanti di hari akhirat insya-Allah kita akan dibangkitkan bersama-sama di dalam syurganya Allah nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi, para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama sekali saya mengucapkan permohonan maaf atas kelewatan sampai. Kalau ikutkan masa tu boleh sampai dah, tapi yang di luar jangkaan, jalan dengan kereta banyak, jam apa sebagainya, jadi agak terlewat. Bukan terlewat sedikit, terlewat banyak kot ni. Nak hukum saya hukumlah. Baik. Dan mengucapkan juga jutaan ribuan terima kasih atas jemputan saya ke surau yang indah ini. Surau ini namanya Surau Al-Yaqin. Memang ejaan dia Qeen ke? Nama style kan, tu Surau Al-Yaqin. InsyaAllah orang-orangnya semua yakin-yakin belaka. Dan malam ni juga agak nervous kerana ada 5 kamera tembak muka saya hari ni. Dah macam nak macam menteri dah pula kan, nak berucap. Baik. Jadi malam ni tajuk yang diberikan kepada saya iaitu jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Kan? Baik, insya-Allah. Pertama sekali kita nak kena faham jiwa tu apa dia. Jiwa-jiwa ni kita sebut cakap Melayu. Dan Arab dia juga disebut sebagai nafsu. Jiwa tu nafsu. Nafsu tu makna diri kita lah. Kalau baca dalam kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia ada banyak nama tapi dia sama. Dialah nafsu, dialah hati, dialah nyawa, dialah roh.
Cuma keadaan yang berbeza menjadi nama yang berbeza. Dan nafsu ini adalah satu makhluk yang Allah ciptakan untuk kita dan diletakkan kepada kita. Nafsu ni dia ada sejarah dia. Nafsu ni dia masa Allah ciptakan dia, Allah cipta dua. Satu namanya nafsu, satu lagi namanya akal. Bila Allah cipta akal, Allah tanya pada akal, siapa engkau, siapa aku? Man anta, man ana. Maka jawab akal, anta Rabbi, engkau Tuhanku. Adapun wa ana abdu, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Itu akal jawab, engkau Tuhan dan aku hamba. Itu akal. Lepas tu akal ni dia boleh memikirkan yang hak dan yang batil, boleh membezakan. Dan boleh membezakan mana yang betul dan mana yang salah. Itulah fungsi akal. Adapun bila nafsu dicipta, Allah tanya, siapa engkau, siapa aku? Maka jawab nafsu, engkau, aku. Sombong dia. Kan? Kemudian dicampakkan nafsu ni ke dalam neraka yang paling sejuk selama ribuan tahun. Allah ada cipta satu neraka. Neraka tu neraka yang sangat sejuk. Ada gak orang kata, orang macam tu syok, dia duduk dalam sejuk. Ni bukan sejuk macam ni. Sejuk macam ni memang syok. Kan tak? Ni sejuk gila-gila punya sejuk. Orang panggil sejuk gila babunnya sejuk. Nampak? Makna sejuk gila kan? Pernah kita masuk dalam freezer, bukan petai rumah kita tu, jangan masuk, tak boleh keluar dah tu. Ni freezer jenis besar. Kan ada? Kalau macam kedai-kedai supermarket ke apa, dia nak simpan barang-barang frozen dia apa, freezer tu besar. Pakai t-shirt gini tak boleh. Nak sejuk kita dalam tu, dia kena pakai baju Eskimo. Kalau rasa macam nak pergi luar negara, tak usah jauh-jauh, masuk situ sudah. Masuk dalam tu sejuk gila. Tapi ini lagi sejuk pada tu. Memang sejuk sungguh. Masuk dalam tu, bawa keluar, lepas ribuan tahun bawa keluar, Allah tanya lagi, siapa engkau, siapa aku? Dengan sombong lagi bongkak kata nafsu, engkau, aku. Biadab sungguh. Kan? Tak apa lagi. Allah masukkan sekali lagi dia ni, nafsu ni, dalam neraka yang paling panas pula. Tadi paling sejuk, ni paling panas selama ribuan tahun. Kemudian habis dah, bawa keluar. Tanya lagi, siapa engkau, siapa aku? Maka jawab nafsu, aku, kau lah. Nampak ni betul-betul gila-gila punya nafsu ni. Kan? Memang tak nak aku kalah dia. Kali yang ketiga, Allah campakkan dia nafsu ni dalam neraka jok. Apa makna neraka jok? Neraka lapar. Allah ada cipta satu neraka. Neraka ni kalau masuk memang lapar gila-gila. Lapar, sungguh-sungguh lapar. Masuk dalam tu lama ribuan tahun. Dibawa keluar, ditanya pada neraka, ditanya pada nafsu, siapa engkau, siapa aku? Maka dengan tiba-tiba nafsu tunduk dan berkata, engkau Tuhanku, aku hambamu. Baru dia kalah. Maka daripada hadis inilah kata ulama, nafsu ditundukkan dengan berlapar. Iaitulah sebab itulah disyariatkan ke atas kita ni berpuasa. Bila berpuasa tu nafsu kita jadi lemah, dia tak ada kekuatan. Sebab itulah di bulan Ramadan kita boleh semayang tarawih 20 rakaat. Paling-paling tidak pun 8. Cuba malam ni pergi buat 20, boleh? Jadi kita semayang isyak kan. Lepas habis semayang isyak, Tok Imam pusing belakang kata, "Pas ni kita buat solat hajat lah." "Baik-baik, insya-Allah," Mak belakang kata. "Tapi kita buat 20 rakaat lah." Tok Imam bagi salam, baru rakaat kedua ya. "Assalamualaikum warahmatullahi." "Assalamualaikum warahmatullahi." Belakang tak ada, habis semua. Pakatlah ni balik habis semua. Tak ada kekuatan. Sebab apa? Sebab sekarang kita makan banyak. Tapi Ramadan nafsu lemah. Sebab tu ibadat kita rancak. Sebab tu ibadat kita dengan apa nama tadarus Qurannya. Hebat lah Ramadan, tadarus Quran. Luar Ramadan bukan tadarus, tidur terus. Tak jadi terus. A'udzubillah muak dah. Dah macam mana nak baca ayat? Lemah. Sebab apa lemah? Sebab hawa nafsu. Gitu. Baik. Jadi adakah nafsu ni kena buang? Tak boleh buang. Nafsu ni kita perlu Allah bagi kat kita. Nafsu-nafsu ni apa dia?
mudah cerita, nafsu ni adalah keinginan. Bila kita ada keinginan sesuatu, itulah namanya nafsu. Sama ada keinginan dalam bentuk perkara baik atau keinginan dalam bentuk perkara tak baik, nafsu jugalah tu. Keinginan nak makan, nafsu. Keinginan nak datang surau dengar kuliah, nafsu juga. Apa jua yang berbentuk keinginan, itulah datangnya daripada yang disebut sebagai nafsu. Itu dia. Ada yang kata jahat tu, itu namanya nafsu syahwat. Itu baru jahat. Adapun nafsu saja belum tentu jahat. Sebab tu nafsu ni dia ada 7 tingkatan nafsu. Nanti kita akan cerita lebih kurang 7 tingkatan nafsu. Sebab kalau kita kata nafsu semata-mata jahat, para nabi dan para rasul pun ada nafsu juga. Adakah nafsu para nabi dan rasul tu jahat? Betul, nafsu ni dia ada 7 jenis ataupun 7 tingkatan. Tergantung atas kita, nafsu kita ni duk tang mana. Kadang-kadang nafsu tu boleh jadi baik pada kita, kadang-kadang nafsu tu boleh jadi jahat pada kita. Ada. Baik. Nafsu ni, nafsu yang pertama yang dikatakan nafsu yang jahat ni, bila pada nafsu tu ada syahwat pada dia. Maksud syahwat di sini makna kata over, berlebih-lebihan. Itu baru bahaya. Nak makan boleh tak? Boleh lah makan. Kalau kita tak ada nafsu macam mana? Orang tanya, dah kamu ni nak makan nasi lemak ke roti canai? Dia nafsu tak ada, blur tak? Gitu. Orang tanya nasi lemak ke roti canai? Dah bila dah boleh makan gitu. Ada kan ada pilihan, dia ada keinginan. Aku rasa nak teringin makan nasi lemak. Teringin nak makan roti canai. Teringin tu panggil nafsu. Nafsu nak bernikah lelaki perempuan. Tu nafsu tu. Ada. Kan? Jadi itulah nafsu, yakni keinginan. Tetapi yang jadi masalah bila keinginan tu kita layankan sampai berlebih-lebihan. Itu baru jadi dipanggil nafsu syahwat. Nak makan tak salah, tapi nak makan banyak. Banyak tu baru salah. Nak makan mewah, mewah tu baru salah. Membazir sebagainya. Kan? Tapi nak makan saja tak ada masalah. Ada. Nak kahwin. Nak kahwin banyak, itu tak apa. Ada tak? Tapi had sampai 4 jangan. Kan? Itu tak apa. Kan? Tapi kahwin dengan bini orang, itu baru jadi haram. Ada. Itu dia. Baik, jadi nafsu dia sama macam contoh ubat lah. Walaupun ubat tu doktor kata baik, tapi kena ikutlah ketetapan dia. Kalau tak ikut ketetapan, dia tak jadi baik, jadi mudarat. Doktor pesan, ingat balik ni 2 biji makan sekali sehari. Dia pun makan 2 biji. Makan-makan dia rasa macam tak sembuh je ni. Dia kata 2 biji lambat rasa. Kalau 20 biji mungkin cepat gitu. Memang cepat mampuih nama dia. Digitelan 20 biji, buih terus mulut sawan. Tak boleh. Walaupun itu ubat. Ni ubat kan baik. Dah memanglah baik, tapi kalau tak kena pada cara dia tak jadi baik. Dia jadi jahat pula lah, jadi mudarat, jadi penyakit. Ditelan sampai 20 biji kan? Tak boleh lah. Jadi begitulah nafsu. Contohnya. Dan nafsu ni sifat dia sifat dia kebudak-budakan. Sebab tu yang paling tinggi nafsu budak-budak dan orang perempuan. Sebab tu orang perempuan ni 9 nafsu 1 akal. Orang lelaki pula 9 akal 1 nafsu. Sungguh orang perempuan 9 nafsu 1 akal. Dia macam-macam dia. Tu macam-macam dia keinginan dia. Dia nak tu, nak ni. Kalau pakaian tu nak matching semua. Daripada ke kasut sampai ke payung. Kalau nak hijau, hijau semua. Nak merah, merah semua. Tu keinginan dia. Kita layankan jenuh. Dia pandai dia. Lalu depan kedai spare part tak ada apa. Tapi lalu kedai mah tengok buat cabut selipar. Buat tergolek tiba depan tu. Dia kata, bang, kedai emas. Dia ingat kita tak nampak kan. Itu nafsu tu. Macam budak-budak agak, budak-budak kan. Dia jalan. Sebab tu tuan-tuan tengok kedai-kedai biasa ni orang tukang kedai dia akan letak mainan-mainan budak depan kedai. Berah-berah di bawah belakang, minyak masak bawah belakang. Tapi mainan budak di bawah depan, bola, Ultraman, pistol semua bawah depan. Apa? Itu tarikan. Biasanya family datang bawa dengan anak budak.
Bila jalan, budak tu tengok Ultraman, dia nampak macam mana? Dia mula jalan-jalan tiba kerah. Kita pun pal. Tengok anak kita sangkut situ. Tengok. Ya tu ada pistol. Kan? Kita kata kan itu dah berlidah. Itu kan berlidah. Tahu tapi ni dia panjang sikit. Mula panjang sikit lah, pendek sikit lah. Lagi power lah. Mula. Kadang-kadang kan bila kita marah, tak mau. Dah tanya je. Tanya je. Dia nak tu. Ada. Kadang-kadang dia pegang. Kita kata apa tu? Nak beli? Tak, pegang je. Tapi pegang je dia ikut sampai kat cashier. Kenapa pegang sampai sini? Tak nak tahu harga berapa. Ada mainan dia. Tu budak-budak. Budak-budak tu nafsu tu. Kalau kita layan, habis kita. Duit pun habis. Kalau kita tak layan, dia membentak. Mula hentak kaki situ, nangis. Wah, kita jadi malu. Dia macam tu lah nafsu. Sebab tu disebut innan nafsa la'ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengheret kita kepada kejahatan. Allah sebut dalam Quran mengheret. Maksud mengheret ni bukan sekaligus pergi, dia pelan-pelan tarik. Itu kerja nafsu. Ni beza nafsu dengan iblis. Iblis ni hasutan dia drastik, berubah tu kan. Tapi dia sentak kita sekali je. Kita tolak, tak ada dah, dia belah gitu kan. Dia bisik kat telinga je. Dia kata bangun subuh-subuh pagi. Dia bisik kat telinga kita, tidurlah wahai permaisuriku. Kita pun layan. Lepas tu dia bagi kita mimpi jadi YB. Dengan bawa beg James Bond bagai. Dia kata mimpilah. Ni kita tidur. Tu kadang malaikat datang bisik kat telinga kita pula belah kanan. Dia bangun nanti terlepas solat subuh berjemaah, luput fadilat besar tu. Ada. Kata si iblis pula, setan, dia bisik kat telinga kiri, relax lah. Tok Bilal baru azan, kamat tak lagi. Dia pun dah baik dengan setan, dia panggil tan je. Baik tan. Dia pun teruskan tidur. Nampak? Lepas tu malaikat tak putus asa. Malaikat ni namanya malaikat mulhim, kata guru kami. Malaikat mulhim ni tugas dia bagi ilham kat kita. Yang kita datang ilham nak buat benda baik tu, itulah malaikat mulhim. Ada seorang syekh pula kata itulah qarin kita. Yang suka duduk berdamping dengan kita. Bila kita nak buat benda baik, dia bagi tukang nasihat. Dia kata baguslah buatlah. Jadi dia bisik lagi, dia kata bangunlah. Nanti terlepas tak dapat takbir bersama imam. Tu azan dah tu. Tok Bilal azan dah pula. Lepas tu Tok Bilal kamat dah pula. Tok Imam dah naik. Kita pun baru nak bangun. Dia kata lah, Tok Imam baru angkat takbir, Fatihah tak baca lagi. Dan lagi dia kata. Dia pun ya tan dia kata. Tidur lagi. Tidur lagi. Malaikat tak putus asa, 3 kali dia datang. Dia kata bangunlah. Nanti terlepas ni rakaat ni rugi. Memanglah sah, masbuk pun sah, tapi kurang fadilat. Rugi sangat, pahala besar Allah nak bagi ni. Baru nak bangun, setan kata relax bro. Hari ni kan pagi Jumaat, Tok Imam baca surah Sajadah. Sujud sajadah pun belum lagi. Lagi dia tarik selimut. Lagi tarik selimut. Sebab itulah kalau disebut lelaki Islam, namanya muslimin. Betul? Lelaki Islam. Kalau perempuan Islam, namanya muslimat. Tapi kalau jenis balok liat nak bangun subuh, namanya muslimut. Sebab dia geng selimut. Tak boleh nak bangkit. Itu masalah. Ni terikut. Ikut, itu iblis. Tapi kalau kita lawan, dia terus bangun, iblis tak kacau dah tu. Dia dah belah gitu je. Tapi main dengan nafsu je ke? Dia tak belah sebab dia duduk dengan kita. Innan nafsa la'ammaratu bisu. Dia tak kisah kita bangun tadi, bangun dah. Tapi dia buat slow. Dia kata relax lah, pelan-pelan lah. Bukan dia sekat kita terus pergi ke masjid, dia tak sekat. Tapi dia bagi kita pergi. Tapi buat pelan-pelan, buat lambat-lambat. Tu yang menong dalam bilik air tu, dia tengok pilih tengok dia. Bila kata cepat ambil wuduk. Dia tengok menong situ. Betul lah. Yang gelak tu selalu buat lah tu. Kan? Tu contoh. Tu main dengan nafsu ni. Sebab tu nafsu ni jangan kita layan. Layan menjadi-jadi. Macam budak-budak layan jadi-jadi.
Kata tak boleh, menangis melalak-lalak enggak. Habis macam mana nak buat? Kena sentak lah. Ayah kata tak boleh, tak faham bahasa ke? Pergi balik. Baru budak tu balik. Macam tu lah nafsu. Dilayan, dia boleh leret. Kena hantar dia. Aku kata tak mau, aku nak bangun subuh. Cakap gitu. Bau dia dicegah. Tapi jangan cakap kau kuat depan orang, nanti orang kata ni gila ke apa, marah apa dia ni. Tiba-tiba pula kan. Gitu. Baik. Nafsu ni dia ada 7 tingkatan. Yang pertama namanya nafsu amarah. Sekarang ni kita nak tajuk kita jiwa yang tenang. Jadi jiwa yang mana? Nafsu ni jiwa lah, tapi jiwa yang mana yang dikatakan tenang? Yang pertama namanya nafsu amarah ataupun jiwa amarah. Nafsu amarah ni nafsu yang paling rendah, ni paling jahat sekali. Nafsu jenis ni dia langsung tak segan buat maksiat. Ni banyak dekat Facebook, TikTok. TikTok tu, TikTok. Buka kamu Arab, tik tu mana bodoh, tok pun bodoh, bodoh, 2 kali bodoh. Sebab memang banyak yang buat video dalam tu jenis buat perangai video bodoh-bodoh. Yang elok-elok lah, yang buat kuliah agama apa semua, share hadis, itu bagus, tak ada masalah. Tapi yang pelik-pelik, ada satu tu dia mula diri elok-elok, lepas tu masuk lagu tu. Ke benda aku ingat cacat ke benda. Dia buat anak pelik-pelik. Ada yang satu lagi trending, mula duduk saja buat lembik ini. Lampu pasang lampu pasang. Lagi pop lampu tutup, dia nyalakan lighting telefon dia. Macam apa benda dah. Ikut siapa dia? Kan tak? Ada Rasulullah ajar gitu, ada ulama kita ajar gitu. Kita ni ikut je apa orang buat. Orang kafir buat, ikut je. Tu Nabi kata tu. Umat Islam akhir zaman akan ikut puak-puak kafir ni sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sampai ke lubang bewak pun akan ikut. Kenapa Nabi sebut lubang bewak? Itu sebagai bentuk kiasan, bukan masuk sungguh lubang bewak. Gila apa masuk lubang bewak tu? Kiasan. Lubang bewak ni apa? Tempat yang sempit. Bila sempit masuk senang ke susah? Susah. Maknanya benda susah pun sanggup buat, ikut trending. Nak lubang bewak ni lagi apa? Kotor ke bersih? Kotor. Benda kotor pun sanggup buat, asalkan trending. Ni penyakit umat akhir zaman. Buat benda memalukan diri ke apa. Sebab apa? Sebab dia nampak boleh buat duit. Memang sekarang ni buat video, dia ada satu kerjaya baru. Nama dia YouTuber. Dia tak payah pergi pejabat, tak payah pergi apa semua, duduk buat video pelik-pelik. Kalau buat video agama tak apa, ni buat video pelik-pelik. Kadang-kadang ada yang setengah tu buat video pasal diri dia. Di mana? Pergi pasar, rakam, berak pun rakam. La ilaha illallah, habis. Tapi yang pelik netizen pun suka juga. Itu sama-sama bodoh tu. Suka juga lah. Jadi rating tinggi tu. Bila rating tinggi mula, syarikat ni bayar. Dia YouTube bayar, apa semua bayar. Sekarang tak payah gaduh lah. Penat-penat je pergi ngaji universiti 3-4 tahun, keluar kerja dengan orang juga, gaji 3-4 ribu baru. Kalau buat video pelik-pelik ni 40 ribu boleh sampai sebulan. Baik buat video pelik-pelik. Ini dah jadi. Kalau macam tu lah dah jadi kita punya kebiasaan, agak-agak tamadun manusia ni jadi macam ni. Lembu tengok kita pun geleng kepala. Bodoh. Lembu tiba-tiba rasa cerdik lagi dia. Dia kata aku tak buat macam tu. Betul lah. Ada lembu buat gitu. Padahal lembu pergi sekolah pun tidak. Yang dia pergi sekolah tapi bodoh daripada lembu lagi. Tu habis. Ini namanya nafsu amarah. Bukan maksud amarah tu dia suka marah dah. Maksudnya dia ni ikutkan semua hawa nafsu dia. Buat je lah. Dia tak rasa malu. Banyak je. Pegang botol arak pegang. Buat gambar profile picture dalam Facebook. Nama Islam. Fi akhir zaman la yabqa minal Islam illa ismuhu, kata Nabi. Pada akhir zaman tidak ada yang tinggal daripada umat Islam itu melainkan tinggal nama saja. Nama je Islam. Perangai jauh daripada Islam. Nampak? Jauh. Ini satu masalah tak kira lah. Selangor tak Selangor sebut juga. Melanggar akidah, langgar agama tak kira sebut juga. Bon odori. Itu bercanggah tu. Kita tak boleh terlibat dengan sebarang bentuk perkara yang melibatkan keagamaan lain. Lakum dinukum waliyadin, dalil jelas Quran. Nak bawa mana ayat tu? Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami.
Nah, dia nak buat, tak apa, terpulang lah. Dia nak buat, biar dia buat. Yang kita nak pergi join tu buat benda. Nah, kalau perayaan tu bukan perayaan agama, tapi perayaan bangsa sahaja, itu tak apa. Nah, bangsa sahaja tak ada masalah, sebab bangsa bukan agama. Cina, India, Melayu, itu bukan agama. Cina bangsa, India bangsa, Melayu bangsa. Lepas tu kita kata kita hidup majmuk, bersatu padu antara bangsa Cina, Melayu dan India. Boleh? Tak ada masalah. Itu yang tertubuh ni CIMB tu, tahu? Cina, India, Melayu bersatu. Kan? Boleh, tak ada masalah sebab sudut bangsa. Tapi kita kata kita bersatu dari sudut Hindu, Buddha, Islam dan Kristian, tak boleh, hukumnya haram. Sebab kalimah la ilaha illallah, nak buat mana? La ilah ni menafikan segala-galanya. Tak ada Tuhan. Bila tak ada Tuhan, Jesus bukan Tuhan, dewa bukan Tuhan, nak kira boh, datang apa pun, semua bukan Tuhan. Illallah, hanya Allah Tuhan. Bila hanya Allah Tuhan, Mutu Sami punya Tuhan siapa dia? Allah hak. Acam, Allah hak. Tuhan Dajjal, Allah hak. Tuhan Iblis, Allah hak. Semua Tuhan adalah Allah. Sebab mana ada Tuhan lain? Dan tu kenapa mereka tak sembah Allah? Itu masalah dia. Itulah namanya kafir. Kafir ni bahasa Arab, terjemah Melayu maknanya tutup. Lepas tu orang putih ni bukan cerdik sangat, kita yang pulun sangat ikut ke dia. Orang putih ni bodoh. Dia tak ada bahasa nak kata tutup tu apa. Tahu tak? Dia tak ada bahasa nak kata tutup tu apa. Dia tengok Arab. Sebab tu bahasa Arab antara bahasa yang tertua. Dia tengok Arab kata kafir. Kafir tu makna tutup. Lama-lama tapi dia tak mengaji Iqra, jadi tak pandai nak sebut sangat fa tu. Jadi dia sebut cover. Jadi hasillah perkataan cover tu tutup, ambil daripada perkataan Arab kafir. Tuan-tuan macam tak percaya je. Sungguh ni. Ada tak? Sama dengan bumi. Nah, dia tak tahu, orang putih tak tahu nak panggil bumi ni apa. Dia tengok Arab panggil apa. Kan? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang mencipta langit dan bumi. As-samawat langit, al-ard bumi. Jadi dalam bahasa Arab bumi itu al-ard. Tapi ialah orang putih ni dia bukan ngaji muqaddam, Iqra 1, tak ngaji dia. Jadi dia nak sebut juga ard tu tapi tak pandai, jadi earth. Sungguh. Ingat kita main-main ke? Nak sungguh. Maka terhasillah earth. Tu betul. Waktu kita banggalah. Agama kita cakap Melayu, cakap Arab. Kalau nak belajar cakap Arab. Ini cakap orang putih. Kalau dia cakap orang putih dengan orang putih, tak apalah, logik lah sebab kawan tu orang putih. Takkan nak cakap Melayu pula dengan dia, mana dia nak faham. Tapi sama-sama Melayu cakap orang putih, pelik. Orang putih tengok pelik. Actually actually kusiku tu. Cakap je lah Melayu. Dulu kami pergi kuliah, saya dulu khidmat tok guru saya jadi driver dia, bawa tok guru Siddiq Noh, guru saya. Dia ada mengajar dekat belah KJ, Kelana Jaya. Kan? Faham lah, belah-belah sana kan elit-elit sikit. Kuliah subuh, kereta paling lekeh sekali yang parking masa tu saya tengok Myvi. Yang lain semua Allah hebat-hebat belaka kan, Velfire. Nak sebut pun susah kan. Mau kereta power mahal-mahal punya kereta. Jadi style cakap gitu lah. Cakap orang putih campur-campur rojak Melayu. Dulu kami bawa barang niaga ni, kami bawa ayam, jual ayam. Ayam kami bela sendiri, sembelih sendiri, jual. Jadi orang yang ada kefahaman agama ni, dia nak belilah ayam kami ni. Sebab ayam luar dia tak macam curiga sikit ke apa, dia nak beli. Kebetulan hari tu ayam kami stok habis, tak ada. Jadi tengah susun barang niaga tu, tok guru tengah kuliah kat luar. Kami susun barang niaga, anak murid ni. Jadi dia pun ada satu jemaah tu dia keluar. Dia kitchen, apa nama, chicken tak ada chicken. Sebut chicken, sebut ayam dah lah. Kita Melayu. Cakaplah dengan saya, ayam tak ada ayam. Chicken, you all tak bawa chicken ke? Aku ambil ayam tonyoh atas muka tu. Ada kadang-kadang kita ni pelik sungguh lah. Bangga sangat ikut orang putih tu. Itu kata pelik. Perayaan tu perayaan orang Jepun. Dah majmuk sangat ke negara kita ni. Berapa ramai sangat orang Jepun dalam Malaysia ni, sampai nak pergi sambut ikut Jepun. Jepun tak pernah sambut Aidilfitri, pernah?
Apa kita pergi kalut ni? Habis semua perayaan bangsa seluruh dunia nak sambut kat sini. Hebat sungguh Malaysia ni, majmuk segala majmuk punya negara. Habis jadi macam tu. Habis kita takut benda ni mula-mula memanglah benda ni mungkin nampak mungkin nampak tak besar mana bagi kita setengah orang. Nampak benda ni alah kecil je pun Ustaz. Masalah kecil itu pun nak kecoh-kecoh. Bukan. Masalahnya takut jadi biasa. Hari ni perayaan orang Jepun, esok lusa perayaan apa pula nak masuk. Lama-lama jadi biasa. Dan masalah pula umat kita ni kurang kefahaman agama, khusus-khusus bab akidah. Nah, mula-mula tengok-tengok aja, selfie aja. Lama-lama nak try, boleh saya try sekali. Try buat dia punya cara ibadat dia tu, cara penyembahan itu buat ikut sekali. Lama-lama dah jadi. Ni konsep dia faham gini ya. Orang kafir ni, dia bukan suruh kita ikut agama dia sebiji-sebiji. Dia bukan nak kita pakai rantai salib. Dia tak suruh kita pakai rantai salib. Gila ke? Kita takkan ikutnya. Tak jadi, mana boleh pakai rantai salib. Marah kita. Macam sama ke? Ada dia nak bagi kita makan babi. Memang tak lah. Nampak hidung dia pun saja, lempar ngamping-ngampingan. Babi tu dia kata. Apa ni babi bagi aku? Marah, sensitif kita. Tapi tengok cara makanan. Dia ubah babi tu potong-potong kecil-kecil jadi jelitin babi. Masuk dalam makanan-makanan tertentu. Mainan dia halus. Macam tu juga dia buat sekarang ni. Dia tak suruh kita masuk Kristian, Yahudi ke apa ke, tak. Dia cuma nak kita jangan ikut Islam kita. Tu saja. Bila kita tak ikut Islam, kita ni agama apa? Tanya balik diri sendiri. Tu je. Jadi cara pertama nak longgarkan Islam kita, jadikan semua agama nampak sama. Mula dah dibawa datang ayat hati-hati. Nampak macam baik. Dia kata kita peace, keamanan, jangan gaduh-gaduh, semua agama baik. Nampak? Dia kata semua agama baik. Ada. Semua agama baik, siapa buat baik pun masuk syurga. Tak rosak akidah kita, kefahaman kita. Mana boleh? Mana boleh? Ada. Lepas tu kita kena faham sungguh-sungguh. Inilah masalah yang paling berat, iaitu namanya nafsu amarah. Dia tak ada segan nak buat maksiat, dan dia tak rasa menyesal langsung buat maksiat. Malah dia seronok lagi bangga dengan maksiat dia buat. Bangga pula tu. Dia kata, hang minum apa? Heineken. Aku jenis stout. Hang secawan baru, aku 2 botol lah. Bangga buat maksiat. Itu tara orang muda, tara orang tua pun ada gak minta maaf cakap. Dia tua, jalan pun tak larat, pegang tongkat gini goyang. Tak larat dah. Tapi mulut dia jenis je lah. Zaman muda dulu taiko agaknya bekas ayanda. Dia nampak budak-budak gini. Budak-budak ni kan, aku sepak. Hang tak kenal aku siapa. Aku time muda dulu, aku tampar orang pusing kepala. Aku pernah sekali zaman muda, aku jentik telinga dia putus tu. Dia bangga dia pernah pukul orang, dia bangga dia pernah penampar orang, padahal benda tu jahat. Walaupun dia dah berubah, dia dah jadi baik, dah dia duduk masjid, tak usah ceritalah keburukan aib yang kita pernah buat dulu. Tak usah. Allah dah tolong tutup aib kita. Orang tak tahu pun kejahatan kita dulu buat apa. Tapi kita pergi gantai cerita. Dia cerita kat budak-budak. Korang tengok je pakcik ni macam ni. Hantar tak pakcik ni dulu gangster kampung dusun tau. Dia bangga jadi gangster. La ilaha illallah. Dia kata ini bila Allah dah tutup aib, kita pergi buka aib kita. Dalam hadis kata Allah takkan tutup dah sampai bila-bila. Maka aib kita akan terus terbuka. Nampak tak elok je pada kita. Asal tu jangan, tak usah dah. Kita dah berubah jadi baik, jadi elok. Yang lama biar antara kita dengan Allah je yang tahu. Kenangan kita gitu saja. Tak usah cerita kat orang. Ada. Itu nafsu amarah, bangga buat maksiat. Kalaulah tiba-tiba terdetik hati dia nak berubah, Allah bukakan pintu hidayah pada dia. Ini istilah dia dalam ilmu tasawuf dipanggil khotir, lintasan hati. Lintasan hati ni ada 2. Satu disebut khotratun samawiyah, lintasan hati direct terus daripada Allah. Kalau Allah yang tegur dia secara direct, Allah tegur dia terus ke hati dia, teguran itu akan berubah secara drastik tiba-tiba. Satu perasan nak kita tengok ada golongan artis dulu lagu apa pop tu berubah, dah jadi macam ustaz dah.
Ni zaman dia ni, tuan-tuan. Kata guru kami, sebelum Allah terbalikkan bumi ni, maksud terbalik bumi ni kiamat lah. Bumi terbalik, habis huru-hara, gunung ganang berkecai-kecai apa semua ni. Sebelum Allah terbalikkan bumi ni, Allah akan terbalikkan isi dalam bumi tu. Apa dia Allah terbalikkan isi dalam bumi? Contoh macam mana? Lelaki nak jadi perempuan, kan terbalik. Kan ada tak? Lelaki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki, balik. Ustaz nak jadi artis, ustaz lah kalut berlakon lah, menyanyi lah. Padahal tugas dia dakwah, dah baca kitab, bagi pemahaman ilmu. Dah kalut dia nak berlakon, nak menyanyi. Artis pula nak jadi ustaz. Tengok berapa ramai hijrah. Artis pula nak berceramah, berkuliah. Kan? Antara tu yang dah meninggal dah pun, apa orang panggil tu, ahli setan. Sampai melekat nama dia. Tapi baik tak setan dah dia, baik. Berubah tu, pakai dengan jubah putih, dengan serban putih, janggut putih. Loh, macam tok guru tu kan. Kita tengok, Allah, bersih muka. Tu berubah. Tu tanda-tanda. Tengok, negara kafir mula ikut-ikut cara Islam. Kan? Tengok itu di UK, takbir raya dekat tengah-tengah bandar UK, kat London. Kan tak? Negara Islam pula tiru-tiru cara kafir. Tengok negara Islam, UAE, Abu Dhabi, joget nak pakai apa nama, dedah aurat apa semua. Tak ada. Arab Saudi lebih kurang tak? Dengan konsert bagai. Ada habis dah. Habis. Bila nampak dah tanda-tanda tu ada, banyak dah semua jadi terbalik, jaga. Sama gak ni? Dulu yang meriah kuliah-kuliah agama, ceramah-ceramah agama ni di mana? Di kampung-kampung. Betul tak? Di masjid kampung, surau kampung, bersepah selipar. Si ada jual kacang depan. Kan? Budak-budak pula nampak pantang, nampak selipar banyak, main baling selipar. Tu imam balik, selipar tinggal sebelah. Nak? Dulu di kampung-kampung. Lah ni kampung ni ya, tengok kipah lagi banyak daripada jemaah. Sungguh. Saya datang ni pada Beruah, belah kampung kat tu. Masjid besar, orang tak ada sangat. Tunggu, tak ada mana kan. Di jemaah mana tak tahu, jemaah kedai kopi ke mana tak tahu. Main dam haji, aku makan kau, aku makan. Jadi malaikat makan ni apa tu? Ada. Tapi di belah bandar pula jadi. Negeri Selangor tak silap saya pernah mencatat negeri yang paling banyak majlis ilmu, bersaing-saing dengan Pulau Pinang. Pada dua-dua negeri ni, negeri yang orang cakap apa, pesat membangun lah. Dari sudut bandar-bandar dia tu, jarang nak cari kampung, ada kan? Tapi tak banyak dah, banyaknya rumah taman, bangunan-bangunan. Tapi hidup. Malah majlis ilmu bukan di surau masjid, di pejabat pun ada kuliah. Tak puas kuliah di surau masjid, dipanggil pula ustaz mengajar di pejabat, mengajar di rumah-rumah orang pun ada kan? Buka kitab. Punya bersungguh. Ni zaman tu dah mula nampak terbalik. Jaga-jaga tuan-tuan. Bila tengok dah banyak benda terbalik, maka bersiap sedialah akhir sekali dunia ini sendiri akan terbalik. Bila terbalik habis, hancur lebur. Maknanya dunia sudah sampai kepada penghujungnya. Baik. Nafsu tingkat kedua, katakanlah dia dah berubah, dia dapat teguran daripada Allah, berubah drastik dia. Kan? Dia pun berubah. Tapi orang yang macam ni, kata tok guru kami, Allah sentap hati dia berubah sekali je. Jadi lepas dia berubah, dia kena cari pembimbing, kena cari guru. Kalau dia tak jumpa guru, dia akan patah balik ke perangai lama balik. Jadi tuan-tuan, manalah tuan-tuan dulu mungkin lawa ke apa, sekarang tiba-tiba terdetik hati tu, tu dah sudah lah, lama mana aku nak lawa, lama mana aku nak buat perangai tak elok. Aku pun koi tua dah ni, duduk masjid surau lah, dengan kuliah mengaji agama gitu gini. Kadang kita nak berubah. Itu kadang-kadang datang teguran tu terus daripada Allah. Allah sentap hati kita. Tapi syarat dia, kita kena cari guru untuk bimbing kita. Kalau tidak, di situ jadi bahaya. Sekarang pula kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Dalam nak mencari agama pun fitnah, simpangnya banyak. Kalau tak kena cara, kita tersalah ikut Syiah ke, Ayah Pin ke, mampu. Apa nama, Rasul Melayu pun ada kat Selangor kan, Rasul Melayu. Dahsyat Selangor ni, kuat nak mengaji sampai jadi Rasul. Dia kata Nabi Muhammad tu Rasul orang Arab.
Ini kita punya Rasul Melayu. Saya dah jumpa Rasul saya makcik tu. Bangga pula. Ada kita tengok alamak. Nah, orang gila tanya rambutan, dekat tanya rambutan tu tiba-tiba rasa jadi waras. Dia kata, siapa gila? Dekat aku ke dia? Kan? Allahu Akbar. Inilah sebab kejahilan mudah ditipu oleh orang. Jadi itu pertama. Yang kedua namanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni dia dah ada kesedaran. Dia timbul rasa sedar. Dia rasa bersalah. Allah, silap akulah, dia kata. Dia dengan aku dia silap. Aku minum arak, Allahu Akbar. Contoh. Kan? Ataupun dia terbuat benda salah, tak kira lah buat maksiat apa, zina ke apa ke, dia terbuat. Tapi sebabkan perbuatan tu dah macam jadi tabiat, nak tinggalkan tu berat, payah. Nak tinggalkan tu payah. Dia dah biasa tikam nombor ekor, tikam-tikam tak kena, insaf sekejap. Sebab tak kena. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, sebab tak kena cuba kena. Ada sekali tu di jalan-jalan, ada ceramah. Okay, nombor kereta ustaz ni macam om juga. Dia ambil nombor plate kereta saya. Ada ni atul lawamah tu. Dia sedar dia buat salah, tetapi nak tinggalkan tu masih lagi berat. Dia tak ada kekuatan. Dia asyik terbuat lagi. Dia taubat, terbuat lagi. Taubat, terbuat lagi. Dia kata, aku silap lah, duduk silap-silap, esok buat lagi. Itu namanya nafsu lawamah. Ada kena buat macam mana? Kena mujahadah lagi. Pergi mengaji kuliah, kena zikir banyak. Kena belajar kefahaman agama untuk bentuk hati tu, untuk betulkan nafsu tu. Sampailah akhirnya Allah berikan dia kekuatan naik tingkat yang ketiga. Nama nafsu tu nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ni macam mana pula? Dia dah ada kekuatan mengubah diri dia, tapi sekali-sekali terkona juga. Dia dah baik dah, bagus dah, datang masjid dah. Kalah tu imam, serban dia 2 ekor turun. Orang ikat 1 ekor je keluar dah, dia sampai 2. Kuat dah. Kayu sugi celah telinga ni gini. Tasbih tak main pegang jadi dah, gantung leher. Nunjukkan ni, bagus dia ni. Tapi sekali-sekali kemak gigak. Tikam juga ni. Sungguh. Tadi satu masjid tu saya mengajar. Datang-datang AJK dia nyending-nyending ni saya. Dia kata, ustaz, malam ni ustaz bantai bab judi. Awak, jemaah kita ustaz, dalam duk semayang jemaah pun judi juga. Tikam nombor ekor kata. Loh, jemaah kita. Saya kenal sangat, dia cium tangan ustaz kata. Dia kata macam tu. Saya sungguh saya lakonkan balik. Saya pun kuliah haram judi, keluar dalil apa semua. Tengok sekali nak balik tu salam, tak cium dah tangan gitu. Kenal dah siapa dia. Sebab selalu dia cium. Contoh. Tu namanya nafsu mulhamah. Bagus dah dia jadi orang masjid apa semua, tapi kadang-kadang terkena juga. Masih lagi lemah. Masih lagi lemah. Dia kena mujahadah lagi sungguh-sungguh. Lepas tu kadang ada budak-budak muda dia telefon saya. Ustaz, macam mana nak istiqamah? Saya dah taubat, tapi saya terbuat lagi dosa saya. Sebab tu saya cakap, kalau macam tu makna kamu tak faham apa makna istiqamah. Apa makna istiqamah? Makna istiqamah, kamu berterusan, jatuh bangkit balik, jatuh bangkit balik, jatuh bangkit balik. Itulah istiqamah. Memang payah. Macam mana kita dah jatuh bangkit, tak jatuh-jatuh dah. Susah. Kita bukan macam Nabi dan Rasul maksum, wali lagi tak. Kita al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia ini tempat lalai, tempat lupa, tempat tersilap. Itulah kita. Asyik lupa, asyik lalai, asyik leka. Bukan tak tahu. Dah tahu dah, tapi tersilap juga, terbuat juga benda salah. Nampak? Sebab apa? Lemahnya kita, lemahnya iman. Habis macam mana nak buat? Teruskanlah istiqamah. Dah sedar kita jatuh, bangkit balik. Sedar jatuh, bangkit balik. Sebab tu kita kena mendampingi alim ulama, majlis ilmu ni, taman-taman syurga apa semua, kita kena dekat. Sekurang-kurang bila kita buat salah, kita dengar nasihat-nasihat agama tersentuh hati, baru kita kata, Allah betul juga, silap aku. Barulah dia direction tu dia akan betulkan balik. Jalan kita tersasar, dia betulkan balik. Macam kita ikut GPS lah. Saya datang sini ikut GPS Waze, dia kata turn right, kita masuk kanan.
Kalau dia kata turn right, kita masuk kiri. Dia kata wrong way. Kita buat bodoh. Wrong way bodoh. Dia marah, dia bengang. Pusing balik dia kata. Kan? Kita terus tak, kita buat keras tak nak pusing balik. Adakah kita akan sampai ke destinasi yang kita nak pergi? Tak sampai. Malah bukan sekat tak sampai, makin jauh daripada tempat kita nak pergi. Sekarang hidup kita ni nak pergi mana? Kita nak pergi syurga. Lepas tu kita tersalah jalan. Quran kata patah balik, silap jalan tu. Hadis Nabi kata patah balik, silap jalan tu. Ulama kata salah tu, patah balik. Kita buat bodoh. Akhirnya jalan kita ni yang kita pilih tu akan sampai ke syurga atau tidak? Pertama tak sampai, yang kedua semakin jauh. Itu berat. Bila dah terlalu jauh, beratlah. Kita ni kalau terjadi jahat pun jangan sampai hati mati. Jangan sampai hati mati. Sebab hati bila mati tak terkesan apa pun bila orang nasihat pada dia. Nah, malah dia boleh lawan balik pula sebab dia sombong. Nah, orang tegur dia tak kena ni. Kena pula yang tegur tu budak. Dia semayang, dia orang tua dah semayang. Angkat takbir buat malas. Gitu. Tapi kalau salam orang bagi duit kau main. Angkat takbir gini malas. Jadi ada budak ngaji pasti belakang. Bila nak balik tu dia tegur, pakcik, ustaz saya ajar kalau angkat takbir macam ni, bukan macam ni pakcik. Oh, dia tegur melenting ah. Hei, hang makan garam dulu ke aku makan garam dulu? Dia main buah garam. Nampak? Kita beli garam sekilo bagi kat dia. Nak sangat garam. Kan? Ni. Boleh tak? Tak boleh tegur. Betul lah, kita rasa macam malu lah sebab yang tegur tu budak. Tapi apa dia cakap betul ke tak betul? Betul. Paling-paling tidak pun kalau kita terasa hati, Allah budak tegur aku, paling-paling tidak diam. Yelah, belah gitu je lah. Jangan kita king marah budak tu. Tapi sebab ego sombong, hati mati, tak boleh dengar nasihat orang. Pandai nak cakap. Tu hati mati tu. Hati mati ni Allah tak boleh kesan. Jadi rosak. Ada satu cerita tu Tok Guru kami cerita, kawan dia jatuh motor, motor himpak tangan. Bila himpak tangan jadi darah beku dalam ni, tak berjalan darah. Dia tanya kawan-kawan macam mana nak buat Kawan dia pesan, ambil batu tungku tu, hang panggil apa? Tuang. Panahkan dulu, lepas tu hang tuang dia. Lama-lama darah tu pecah lah, jalan lah balik. Oh gitu gitu dia balik buat. Tapi dia ni jenis penyegan, balok liat, tahu balok liat sini. Orang Perak kata balok liat ni pemalas gila kan. Jadi dia ni panggil bini dia, Jah, pergi panah batu, aku nak tuang ni, kawan aku kata ni nak bagi darah jalan ni kena tuang batu. Bini solehah, baik bang, di mana? Nah, dah siap bang batu. Letak kat tangan aku ni. Dia letak. Kawan kata tuang masuk apa? Angkat, letak. Angkat, dia punya pemalas letak aja. Letak, tidur, lepas tu terjaga. Bau hangit. Bau hangit apa ni? Kata. Jah, panggil bini dia. Masak apa dapur sampai hangit bau ni? Tak masak apa bang. Lepas tu bau hangit. Tu daging abang. Kata. Tangan dia hangit. Kenapa dia tak rasa sakit? Sebab sudah kulitnya mati, dagingnya mati. Daging mati tak terasa. Begitu juga kata ulama, bila hati dah mati, cakaplah apa pun. Dia buat bodoh itu. Pandai cakap ustaz ni kata. Boleh. Dia tak terkesan. Tu payah jenis. Sebab tu kita kalau terjahat sekalipun, jangan sampai hati tu mati. Tak boleh dengar nasihat dah. Kita silap tak apa, orang tegur, kita betulkan balik. Tu kau minta maaf nanti saya betul balik lah. Terima kasih tegur saya. Okey ya. Ni nak buat sombong gitu. Nafsu, jangan sampai nafsu mengawal kita. Inilah nafsu amarah, lawamah dan mulhamah. Tiga-tiga nafsu ni tidak selamat. Tidak ada jaminan boleh lepas daripada azab api neraka. Nafsu amarah paling awal sekali lah masuk neraka. Lawamah dengan mulhamah CP. Dan kena masuk gak kena azab sebab dia dosa banyak. Yang selamat ini baru masuk tajuk kita 9-10 kan. Maknanya kita akan ambil kat pukul 12 boleh? Baru masuk. Jadi yang selamat ni paling rendah sekali
tingkat yang keempat, nama dia nafsu mutmainnah. Inilah nama dia, nafsu mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada, wahai orang yang mempunyai nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu, ya, yang engkau redha atas segala nikmat yang dia berikan kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurga. Sebab tu nafsu mutmainnah barulah boleh masuk syurga dan selamat daripada azab api neraka. Nafsu mutmainnah ialah nafsu yang tenang, atau jiwa yang tenang. Nafsu yang tenang, jiwa yang tenang. Jenis nafsu mutmainnah ni, dia sudah tak terjerumus dirinya dalam kelembah kemaksiatan, malah dia merasa jijik dengan maksiat. Habis macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak sampai kepada nafsu mutmainnah? Pertama, segala dosa kita kena ada menyesal. Apa pernah kita buat dulu-dulu, menyesal dulu. Menyesal ni bukan cakap kami menyesal. Dah, kena menyesal ini perasaan dalam hati. Maknanya menginsafi. Maksud menyesal, kita takkan cerita dah dan kita rasa malu dengan keburukan yang kita buat. Ada, kita malu. Aib jahat kita buat ni, kita kena anggap dia aib, benda yang kotor, jijik. Contoh, kalau kita tercirit, kita nak cerita kat orang tak? Kita dengar kuliah ni, angguk punya syok punya dah, orang lepas makan kenduri apa tak tahu kan, perut tadi petang dah bunyi eok dah kan, dengar kuliah angguk belakang pop, alamak, rasa melekat basah je ni. Tapi dia pandai, dia tak nak bagi orang sangka dia awal lagi buat buat apa ni supaya orang tak tuduh dia. Tapi macam mana nak bangun kan? Dia pun pelan-pelan keluar gitu, dia tak cerita kat orang. Sebab apa? Sebab dia tahu itu benda memalukan, aib diri dia. Ada ke orang tercirit, lepas tu pergi depan ambil mic, saya tercirit je, bodoh ke apa? Ada. Macam itulah juga kita bila buat salah dan dosa, kita menyesal sungguh dosa kita buat, dan kita tak ada rasa bangga langsung dengan kesalahan kita buat. Malah kita kalau boleh, kalau hidup ni boleh patah balik, aku takkan buat, kita kata gitu. Itu baru namanya menyesal. Sungguh-sungguh kita tinggalkan sungguh-sungguh. Yang itu syarat pertama, buang dulu. Syarat yang kedua, kita tanam azam. Aku nak jadi baik, lebih baik daripada sebelum ni. Aku akan cuba buat yang terbaik. Jalan dia paling mula-mula sekali, banyak kadang-kadang budak-budak muda dia tanya, Ustaz, saya dulu teruk Ustaz, gini perangai buat apa semua, jadi saya nak berubah lah Ustaz, saya nak jadi baik. Apa step pertama saya kena buat? Dalam kitab-kitab tasawuf, antaranya Minhajul Abidin, Imam Ghazali pesan, peringkat pertama iaitulah ilmu. Pergi mengaji, dekati majlis ilmu. Orang buat kuliah agama, kita hadir. Tak bawa kitab tak apa, dengar dulu. Lama-lama kita akan merasai kelazatan ilmu tu. Sonok lah kita. Bila dah rasa lazat tu, dah rasa sedap, mulalah kita pelan-pelan beli kitab apa semua, ikuti kuliah. Mula kita akan makin lama makin kenal ramai-ramai doktor, guru, alim, ulama. Mula kita ikut kuliah sana kuliah sini. Itu dah, dia dah merasai kelazatan. Dia sebenarnya, tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, barang-barang akhirat ni, dia sebenarnya barang-barangnya barang lazat. Sebenarnya lazat ni maknanya sedap. Tetapi kenapa kita tak rasa sedap? Kenapa dengan kuliah rasa macam nak cepat je habis? Sekejap dia tengok jam, ustaz ni tak berhenti-henti ke dia? Ada. Tapi kalau tengok drama, keluar dah Sani kata tu, habis dah, dia tanya. Dia buat terkejut. Ada. Bila bahagian lagu, kita boleh bertahan lama. Tengok bola lama 90 minit. Kuliah lama sikit mula. Dia main jam dia macam ni. Ada satu masjid tu lagi kuasam dia ni. Dia duduk belakang sekali. Masa tu orang tanya soalan. Takkan kita tak nak ra'i, kita ra'i lah jawab sikit soalan orang tu tanya. Dia duduk belakang, dia buat tangan je.
Oh, dia kata dah berhenti. Loh, siapa? Barang ni barang agama. Kita duduk macam ni tak rugi sikit pun, pahala semua. Cuma pahala tu Allah hijabkan, tak nampak. Kalau Allah tunjuk, kalau Allah tunjukkan, siapa duduk mengaji ni 1 jam Allah bayar 10,000. Macam kita duduk dengan kuliah tadi pukul 8 suku, masuk sampai 8.30 jadi tinggi bonggong. Usahanya tengok 5,000 lah masuk. Tu baru setengah jam. Cukup sejam makin tinggi. 10,000. Kalau macam tu agak-agak nak berhenti tak? Ustaz kata kita tangguh sampai sini lah. Dia kata lagi. Sampai subuh pun tak apa. Sampai sengit kepala gini dengar. Kan? Apa? Sebab dah nampak ganjaran. Tak nampak tu yang kita rasa macam tak ada apa. Tu cerita Bahlul. Tahu Bahlul? Bahlul ni bukan maki, tu nama wali. Kita salah guna. Bahlul betul. Kita marah pula. Padahal Bahlul tu nama seorang wali Allah. Satu hari Bahlul ni, wali ni memang perangai dia pelik-pelik. Jadi Bahlul ni dia pergi apa nama? Susun batu-batu macam nak bina bangunan. Dia susun batu-batu. Kemudian masa tu khalifah dan isterinya, khalifah zaman itu Harun Ar-Rasyid. Khalifah lalu dengan isteri khalifah lalu tegur, "Bahlul, kamu buat apa ni Bahlul?" Kata Bahlul, "Aku tengah membina mahligai di syurga." Khalifah gelak ah. Gila. Apa bina mahligai syurga pakai batu-batu gini. Tapi isteri khalifah dia memang kenal Bahlul ni, jadi dia layankan si Bahlul ni. Dia kata, "Kalau macam tu saya nak 1 Bahlul." Bahlul kata, "Boleh." Lepas tu tanya dia, "Dan berapa harga?" 1 dirham. Kata Bahlul. "Ui, murahnya." Nah, bagi adik saja layankan. Sekali tu balik malam tu tidur. Khalifah ni Harun Ar-Rasyid ni dia tidur malam, tidur mimpi nampak ada pintu gerbang siap ada pengawal depan. Bila nak masuk pengawal tu sekat, "Tak boleh masuk." "Asal tak boleh masuk? Ni siapa punya istana ni?" "Ini tu tuan dia." Tengok atas pintu gerbang tertulis nama isteri dia. "Ini nama isteri saya. Jadi ini isteri saya punya." "Betul. Ini isteri kamu yang punya, tapi bukan kamu punya. Kamu tak boleh masuk." Macam mana isteri saya boleh dapat mahligai lawa macam ni, besar macam ni?" "Dia beli kat Bahlul," kata pengawal. Beli kat Bahlul. Jadi esok pagi dia bangun daripada tidur, berlari dia cari Bahlul. Bahlul," dia kata. "Nah, aku nak juga 1 mahligai syurga yang kau bina tu. Boleh?" Kata Bahlul, "Boleh apa pula tak boleh?" "Boleh." "Dan berapa harga 1 dirham kan?" "Dah, harganya 100,000 dirham." Kata, "Semalam baru 1 dirham. Hari ni 100,000 dirham. Ui, kalah harga minyak gini," kata. Tu saya tambah lah. Dia kata, "Ui, cepatnya naik," dia kata. "Memanglah," kata Bahlul, "sebab kamu dah tengok," dia kata. Apa pengajaran? Pengajaran dia, kita hari ni ibadat-ibadat bab-bab akhirat, kuliah agama, majlis ilmu, sembahyang jemaah, apa lagi? Masuk korban ke apa ke, semualah barang-barang akhirat, barang-barang ibadat, baca Quran dan sebagainya. Kita anggap amalan tu macam amalan RM1, macam 1 dirham, macam murah. Kita tak pandang tinggi. Betul tak? Kalau pandang tinggi, jam jalan ni semua nak masuk sini, dengar, nak sembahyang jemaah. Pagi-pagi yang jam tu sebab nak pergi sembahyang subuh berjemaah ke nak pergi berjabat ramai-ramai? Ada pergi berjabat sampai jam, pergi masjid surau nak sembahyang, mana ada jam, mana ada orang sungguh-sungguh. Sebab dia pandang macam ibadat tu murah, macam tak ada apa. Sebab belum nampak hasil. Dah nampak hasil esok di hari akhirat, ya Allah, dengan macam-macam Allah bagi syurga, bidadari, masa tu akan timbul penyesalan. Kata Allah, boleh tak patah balik kat dunia, saya nak hidup balik, nak buat balik, nak dengar kuliah lah, apalah semua, nak duduk dengan jemaah, solat jemaah. Tak ada dah, dunia sudah dihancurkan. Jadi kita fikir-fikirkanlah, sementara kehidupan ini Allah beri peluang kepada kita. Ada. Jadi inilah sebenarnya jiwa yang tenang. Saya sebelum kita tutup majlis kita ni, sebab tengok muka pun dah lain macam dah tu, saya nak baca last satu, di mana apa nama, satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, "Innan nura idza dakhala al-qalba infasakha wa ansharaha." Kata Nabi, sesungguhnya nur, cahaya, apabila masuk ke dalam hati, ia akan luas, terbuka. Apa cahaya tu? Cahaya Islam, cahaya ilmu, cahaya agama. Bila masuk dalam hati, hati kita akan jadi lapang, tenang. Kita akan, orang cakap, hilang apa stres dan sebagainya, dan akan jadi terbuka.
Jadi lapang. Memang pun kan. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah alamatnya cahaya itu masuk? Macam mana kami nak tahu nur Allah tu dah masuk dalam hati kita belum? Sahabat tanya, mujuk sahabat tanya, kalau kita pun tak tahu. Maka jawab Nabi, nikmat tajafi andaril ghurur wal inabah ila daril khulud wal isti'dadu lil mauti qabla nuzuli. Artinya nikmat itu, cahaya itu kamu akan merasainya, iaitu tandanya kamu akan menjauhkan diri daripada negeri yang banyak tipu daya dan kembali kamu kepada negeri yang kekal dan menyediakan kamu bagi mati sebelum datangnya. Jadi tanda-tanda cahaya Allah masuk dalam hati, mendapat jiwa yang tenang, ada 3 tanda daripada hadis ni. Yang pertama, kamu akan mula menjauhkan diri daripada negeri tipu daya. Negeri tipu daya ni siapa dia? Mana negeri tipu daya? Iaitu dunia. Kamu dengan dunia mula merenggang-renggangkan dirimu dengan dunia. Kamu tak jadi gemar dah sangat dengan dunia ni. Dunia ni ada gitu je, bersifat dengan sifat qanaah. Ada, tak ada, sudah. Tak ada dah nak puluh, nak minta-minta dunia, tak ada dah. Mula dah hati tu, dunia ni lebih kurang sudah lah. Itu tanda cahaya dah mula masuk. Tapi kalau hati ni masih lagi nak dunia ni, jaga. Itu belum lagi cahaya Allah masuk dalam hati itu. Ini yang menyebabkan jiwa tak tenang. Itulah punca dia. Sebenarnya Allah ni tuan-tuan, Allah tak pernah menyusahkan kita. Yang menyusahkan kita ni diri kita sendiri. Sebab kita terlampau demand, kita terlampau meminta-minta. Macam hari tu raya terkejut orang kata, kan, raya terkejut. Saya kata tak ada istilah raya terkejut sebenarnya. Dia terkejut lah Ustaz, tak dan beli santan, ayam pun tak beli, lemang tak beli. Tu masalah nafsu. Nah, padahal kalau lemang tak ada, santan tak ada, ayam tak ada, esok boleh raya ke tak boleh raya? Aduh. Tapi permintaan kita nak raya mesti ada ayam, mesti ada lemang, mesti ada gini. Mesti tukar langsir, mesti tu. Oh, habis benda dia nak tukar. Kan? Kata bang, kita kena tukar ni bang, langsir kita kena tukar, ni apa perabot rumah kena tukar. Ada kali suami dia bengang, dah bini tak payah tukar. Bengang tu nak. Ada ni ikut nafsunya tu. Padahal tak tukar semua tu kan boleh je. Sahabat-sahabat dulu raya juga, para nabi dan para sahabat meraihkan juga Aidilfitri. Tapi macam kita raya ke? Sebab kita dah, sebab benda ni dah jadi biasa. Nah, tengok telio orang lain pakai kereta mahal, kita pun terkejar-kejar nak pakai kereta mahal supaya jadi standard dengan orang lain. Maka kita, tapi kita kurang mampu, gaji kita tak tinggi macam kawan-kawan tadi. Tapi pulun tu akhirnya sampai nak overtime. Orang siang dah sibuk kerja, malam bahagian duduk masjid lah. Dah dia sampai ke malam kerja. Sampai malam kerja. Lembu pun petang masuk kandang. Mana? Lembu kata tengok, lembu kata tak balik lagi, kata. Nah, itu sebab apa jadi tu? Sebab pulun punya pasal. Sebab nak boleh ni, nak dapat. Padahal kalau kita meletakkan hati kita, tak apalah, aku kereta apa pun ada pun tak apa, kancil 850 pun tak apa, asalkan boleh sampai tempat kerja. Walaupun tekan signal naik wiper, tak apalah, dia kata. Kan? Exhaust tak payah cakap, ikat dengan dawai. Nombor plate pecah 2 dah. Kan? Tapi tak apa, boleh jalan lagi. Itu qanaah tu, merasa cukup dengan apa yang ada. Jadi hati jadi serabut tak? Tak serabut. Tak serabut. Lepas tu kadang-kadang kan, sebab tu kata tu guru kami pesan, tak usah jadi orang kaya, tapi jadi orang senang. Orang kaya belum tentu senang, tapi orang senang pasti kaya. Orang kaya belum tentu senang. Kadang-kadang hidupnya susah. Kita nampak senang, kita tengok, hebat BMW yang dia sampai otak tengah nak bayar hutang 2,000 sebulan. Kan? Kena pula PKP, project down apa semua. Pening. Saya kata botak tengah dah, botak semua dah. Nampak? Tengok-tengok rumah orang kaya kan. Saya pernah pergi orang panggil ceramah, dia bawa pergi rumah dia, rumah datuk ni. Masuk pintu pakai cap jari tu. Scan, baru boleh buka pintu. Kalau tertinggal lah jari dia, tak boleh balik rumah dia. Kan? Mak cerita canggihnya rumah dia tu. Oh, hebat. Dengar ada tembok keliling, siap ada dawai, dah macam penjara punya ni. Ada dawai siap, dah dawai ada kaca pula lagi. Lepas tu depan pula tampal ADT, rumah ini dikawal selia oleh Bukit Aman. Bukit Aman tu
Kan? Oh, tengok ada pakat depan apa semua. Nah, kadang-kadang tidur tak lena juga walaupun rumah macam tu. Tidur tak lena, dia baru nak delap. Bunyi alarm kereta. Wiu 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 wiu. Bangun dia. Selaklah si. Tengok, takut-takut kereta dia orang nak curi. Oh, bukan kereta aku, dia pun bau. Bau nak delap, bunyi anjing lah. Oh, siapa budak ni? Ni tengok. Sampai ke pagi. Tu yang bengkak mata-mata lah kali kena heart attack. Nah, sebab hidup tak tenteram. Macam tu. Tapi cuba tengok rumah orang kampung. Rumah orang kampung tak ada cap jari tu, main engsel tolak itu tuk. Itu pun kadang-kadang dah loose, tolak jatuh balik. Tolak jatuh balik lah kali tak biar. Dia gitu kadang sendal dengan kursi gitu kan. Keliling mana ada pagar, pokok rambutan keliling. Nah, serai gitu. Gad mana ada gad, reban ayam depan. Tu gad dia. Kan? Lebih kurang kan rumah lebih kurang. Tidur Allah senyenyak-nyenyak ni sampai terlepas subuh. Kangkung dengkur. Tiba-tiba sekali periuk jatuh dekat dapur. Tong. Bini, bang, kita tengok dapur bang. Ada orang masuk ke rumah kita tu, dengar ada periuk jatuh. Dia bangun tak? Ya, kucing, dia kata. Dia kata siapa nak masuk rumah kita? Dia kata. Nah, yang berat sikit tu batu tumbuk, dia kata. Lain tak ada apa, nak curi apa? Nak curi basikal. Rantai putus, dia kata. Aduh, jadi dia tak serabut kepala. Relax aja. Tapi kita tak adalah nak sampai suruh jadi miskin macam tu ke apa kan. Makna kata kita apa yang ada dah ni syukurlah. Qanaah. Tak usah meminta-minta. Jenis meminta-minta ni lagi-lagi meminta jawatan, meminta pangkat. Kadang-kadang memang dapat, tetapi Allah tak tolong. Bila Allah tak tolong, dia tak ada kekuatan untuk melaksanakan amanah yang dipegang. Akhirnya jadi bebanan kepada dia, menyusahkan dia, stres. Itulah punca stres. Jadi kita buat kerja macam biasa. Kalau dah sampai masa memang kita kerja jujur baik, Allah sendiri akan gerakkan hati bos kita, majikan kita untuk naikkan pangkat kita. Tak apalah. Bila kita dipilih sendiri, bukan kita yang minta, Allah akan berikan kekuatan pada kita untuk apa cakap, menjalankan amanah yang telah dipikulkan atas kita. Itu cara dia. Kita buat kerja kita sudah. Apa kita ada cukuplah. Jangan berlebih-lebih. Orang kata apa? Ukur baju badan sendiri. Kita ada duit RM10, makan cara RM10. Kan? Habis kurang itu. Ni duit RM10 nak makan cara RM50. Itu masalah. Akhirnya jadi sesak. Akhirnya jadilah pulun nak cari mana tak tahu. Sekali stres kepala. Nah, niaga pula untung tak dapat. Mulalah. Itu yang jadi punca jiwa tidak tenang. Maka jiwa tenang kembali pada Allah. Syarat pertama, berlonggarlah dengan dunia. Jangan ketat. Orang kalau tanpa ketat dengan dunia macam ni dunia ketat gini. Bayangkan saat berpisah dengan dunia. Sebab tu mati, bahasa Melayu kita panggil meninggal dunia. Saat nak meninggalkan dunia tu agak-agak macam ni kalau ketat sangat macam ni. Oh, itu yang perit, itu yang akhirnya matinya sakit sesangat-sangat. Sebab nak berpisah. Macam orang pakai baju ketat, dia bukan pakai baju adik dia, baju baby siapa dia pakai, ketat sangat. Agak-agak nak buka macam mana? Sekali bila payah nak buka, sentak, koyak gitu. Macam tu cabut nyawa, ketat, malaikat maut tarik itu. Oh, wah, menjerit. Saya duk sebut malaikat maut takut kan dia datang sungguh. Kan? Nak cerita. Tapi kalau kita dengan dunia berlonggar-longgar, ni kita, ni dunia. Ada tak? Bukan suruh buang dunia, sagi pakat ramai-ramai jual rumah tidur kat masjid. Nah, bukan suruh buang dunia, ni kita, ni dunia. Tapi letak. Itu kata ulama, dunia letak di tangan, jangan buh di hati. Ada tak ada sudah. Bahagian akhirat, bahagian Allah buh di hati. Tak boleh tak ada, kena ada. Itu. Nah, jadi dunia kita tak gini. Bila tak gini, saat nak pisah senang tak? Senang. Sebab dia letak je. Kan? Macam orang pakai baju longgar, dia dengan dunia longgar-longgar je, pakai baju besar. Bahagian collar ni 4 kepala boleh lepas. Tangan tak payah kata, dengan punggung boleh lepas bahagian lengan. Mana besarnya baju. Saat nak cabut senang tak? Senang, sekali jalan gitu. Nah, orang dengan dunia berenggang ni mati orang gitu. Ni last. Ni betul-betul lah sekejap gini. Tadi lah. Ni betul-betul lah. Datang jauh, raihlah sikit. Ada suatu orang ni cerita benar ni, tok guru saya cerita zaman dia mengaji pondok dulu. Dia ada kenal satu orang pak cik ni, mungkin pak cik ni wali Allah agaknya. Sebab dia ni pelik sikit perangai dia. Jadi pak cik ni dia kuat semayang. Asal kalau kita datang rumah dia dengar Allahu Akbar, kita kena celah-celah dengar dia bagi salam, Assalamualaikum. Baru dia Waalaikumsalam. Kalau dia semayang ni kan.
Jadi tok guru saya masa dia mula-mula mengaji, dia kerja sambil mengaji pondok. Sabtu Ahad baru dia pergi ngaji pondok. Hari lain dia pergi kerja. Mula-mula, lepas tu baru dia berhenti kerja, masuk pondok terus. Tapi macam itulah, berjinak-jinak. Akhirnya dia buat dia tu lah. Bila hari cuti-cuti dia pergi. Dia pergi ngaji pondok. Dia pergi dengan kawan dia 2 orang. Tapi sebelum nak sampai pondok tu, dia singgah rumah seorang pakcik ni yang kenalan dia lah. Kira macam pak saudara pada kawan dia ni. Pergi lah. Gigi, Assalamualaikum, salam. Tengok rumah usuk. Rumah tiang sengit, bumbung bocor. Rumah tak lawa lah, kira rumah macam orang susah. Jadi kawan tok guru saya ni dia ngusik lah. Dia kata, oh ni yang dalam kitab sebut zuhud ni lah dia lah. Pakcik tu kata, tak, ni bukan zuhud, dia kata. Tapi ni je yang aku ada, dia kata. Ada hidup atas dunia bukan lama mana, dia kata. Boleh lah nak tompang-tompang teduh tak kena hujan, dia kata. Tak apalah, borak-borak. Minggu depan datang pula, tiap-tiap minggu datang. Minggu depan datang pula. Kali ni datang, rumah dia cantik. Nak yang sengit dah tegak tiangnya, bumbung tak ada bocor dah, siap cat dah. Lawa rumah. Hai. Tak saja musik dia lagi pakcik tu. Hai pakcik. Oh inilah yang dikatakan berubah-ubah ya. Dulu zuhud lah, ni tak zuhud. Saja dia ngusik pakcik tu. Pakcik tu kata, tak, bukan macam tu. Gini dia kata. Nah, aku buat lawa-lawa ni sebab aku takut lah malaikat maut tak nak datang kat rumah aku. Sebab marin sudah diambil orang belah ni, kan? Lepas tu pula dia pergi ambil orang sebelah sini. Dia lalu tengah ni, dia tak singgah rumah aku, dia kata. Mungkin sebab rumah aku buruk agaknya, dia kata. Itu yang aku buat lagi lawa. Mana tahu minggu depan dia ambil aku. Hui, mati dia boleh cakap macam tu. Kata mana tahu minggu depan malaikat maut tu datang ambil aku. Kalau dia datang, aku nak sambut dekat tangga ni. Dia tunjuk tangga. Minggu depan datang pula guru saya dengan kawan dia. Assalamualaikum, tak jawab. Assalamualaikum, tak jawab. Jiran sebelah datang, pakcik datang. Jadi pakcik ni memang kami tiap-tiap minggu datang ziarah dia. Dia tak ada dah. Tak ada. Meninggal dah. Meninggal. Bila meninggal? Marin. Sungguh macam dia cakap. Tengok kat tangga tu ada kesan van jenazah. Ayah van jenazah. Dia kata kalau dia mai, aku nak sambut dia kat tangga ni. Sungguh kat situ. Nampak? Tu kata. Apa pengajaran daripada cerita ni? Jangan lawakan sangat rumah, nanti malaikat maut datang dalam rumah. Tapi nak ceritanya, beginilah orang yang dah bersedia menghadapi Tuhannya. Sebab apa? Sebab jiwanya tenang. Dunia ni dia tak heran dah. Kita masih lagi ada kecintaan terhadap dunia. Tu yang menyebabkan kita jadi takut nak menghadapi kematian. Ada orang dunia ni, lantak ke dia lah, dunia ni fana, dunia ni menyusahkan aku, baik aku bertemu Tuhanku. Maka ada satu hadis dalam kitab Jauharul Mahub, dia kata, al-mautu jisrun habib ilal habib. Mati itu jambatan kekasih bertemu kekasih. Orang yang mengasihi Allah, Allah mengasihi dia. Titik pertemuan mereka ini adalah al-maut, yakni kematian. Bukanlah kita nak suruh kita nak minta hati cepat, tak. Tapi makna kata bila kita dah betul-betul bersihkan hati kita, kita jadi bersedia. Ya Allah, bila-bilalah engkau ambil nyawaku, ambillah dalam keadaan aku tunduk betul-betul padamu. Dia dah bersedia. Sebab hatinya sudah tenang, jiwanya dah tenang. Ni ayat. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Nabi, wahai Abu Bakar, dikatakan Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu dengar ayat ni betul-betul. Saat kematianmu, ayat ini akan dibacakan kepadamu. Sehingga dalam sirah sebut, dalam kitab tafsir cerita, saat Sayyidina Abu Bakar nak dikebumikan, tiba-tiba keluar satu suara baca ayat. Sahabat-sahabat semua dengar. Bahawa inilah tanda-tanda orang yang mati dalam keadaan yang tenang, yang baik, yang mulia, yang hebat. Moga-moga apa yang kita dapat pada malam ni, kita dapat memahaminya dan dapat kita buatkan satu, orang cakap apa, pembaharuan pada diri kita. Moga-moga hari ini kita jadi lebih baik daripada semalam, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Sama-sama kita buat perubahan. Tak payah bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Sebab kita semua kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita pasti akan merasai mati. Tak boleh lari daripada mati. Siapa-siapa pun tu yang penyanyi Indonesia tu nyanyi tu, dia kata, apa nyanyi lagu tu? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua mati.
Kan? Kalau dia tak sedar juga, tukar mati kepada mampus. Baru dia sedar sikit. Orang kaya mampus, orang miskin. Tak faham-faham. Padahal sama je makna dia. Tapi pedih sikit. Dia nak bagi kesedaran. InsyaAllah. Moga-moga kita diselamatkan Allah dunia dan akhirat. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak dan mengambil sedikit masa tuan-tuan. Apa salahnya kita datang daripada jauh, kita melebih-lebihkan masa urusan akhirat kita. Masa dunia kita dah banyak, apa salahnya masa akhirat kita lebihkan sikit. Moga-moga apa yang kita buat malam ni, lebih-lebih kita duduk di sini ni, Allah berikan ganjaran yang berlipat-lipat kali ganda pada kita, dan Allah ampunkan dosa-dosa kita semua, dan moga kita semua nanti berpimpin tangan masuk ke dalam syurga Allah, insya-Allah, amin. Jadi cukup sekadar tu. Dan macam biasa ada, kat mana tahu dia letak, ada produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan tahfiz kami. Dan saya ambil sikit masa, kalau ada siapa-siapa anak-anak 7 sampai 17 tahun berminat untuk dijadikan pelajar ini menghafal Al-Quran, kami ada sekolah Mahat Tahfiz Qiyam di Batu Hampa, Beruas, Perak. Yuran pendaftaran 260 termasuk bulan pertama, dan bulan seterusnya hanya RM100 sahaja. Daripada dulu Tok Guru tak pernah naikkan harga dia. Walaupun sekarang kos barang apa semua dah makin meningkat, tapi tara tu juga yuran dia. Sebab kita lebih fokus untuk membantu orang mendekati agama, bukan nak buat bisnes, nak bantu saja. Itu pun tujuan nak ambil duit sebab nak bayar gaji. Itu untuk tahfiz 7 sampai 17 tahun. Kalau yang lebih 17 tahun pula berminat nak mengaji agama, kita ada pondok dekat-dekat dengan situ juga, ada tapak yang sama, cuma kita bezakan kawasan. Pondok untuk orang dewasa umur 18 tahun dan ke atas. Ke atas tu sampai berapa Ustaz? Tak kira, 150 pun tak apa. Kalau ada lah, nampak. Tapi biar sihat, jangan sampai merangkak gitu. Susah pula lagi kan. Jadi, dan pondok pula percuma, tak ada sebarang bayaran. Tahfiz tadi bayar sebab kita ada warden nak jaga budak-budak kena jaga, tak jaga habis lingkup kan tak? Jadi kena ada tukang jaga, bila ada tukang jadi kita kena bayar upah lah dia, sebab tu kita kutip yuran. Ada pun pondok dewasa tak payah jaga dah. Takkan pondok nak kena ketuk ketampi rotan apa benda kan. Jadi pondok pandai-pandai sendirilah kan. Janji datang nak mengaji apa semua kita ada. Pondok kalau tahfiz kita main dia hafal Quran lah. Di samping kita ajar ilmu-ilmu fardu ain, kitab-kitab kecil, kitab-kitab nipis. Adapun di pondok Tok Guru sendiri mengajar kitab-kitab sol, kitab-kitab Jawi, kitab Arab dan sebagainya. Siapa nak mengaji tak ada masalah, insya-Allah. Pondok percuma. Semua percuma, tak ada yuran pendaftaran, tak ada yuran bulanan pun tak ada. Cuma makan minum sendirilah. Tapi tak perlu risau sebab orang duk infak. Beras kami menimbun sampai ke siling dalam stor, orang duk bagi. Sampai saya terpaksa cakap jangan bagi beras dah, nak bagi benda lain, minyak masak ke telur ke apa, sebab ni orang duk infak. Hari ni pun kita tengok kesedaran terhadap pemahaman agama semakin meningkat. Jadi orang duk infak tak pernah putus, alhamdulillah. Jadi sumber makanan insya-Allah ada, cuma kena masak sendirilah yuk. Takkan kami mengajar nak kami masak tolong suap tu nak mampu namanya. Tu kena survive sendirilah berdikari. Jadi insya-Allah kalau ada siapa anak-anak Selangor yang berminat, diadu-adukan. Untuk makluman, sebenarnya saya pun anak Selangor. Saya lahir di Gombak dan membesar di Shah Alam, Alam Megah, Seksyen 28. Orang panggil Haikom kan. Dan sekarang mak saya menetap di Desa Pinggiran Putra, bersebelahan dengan Putrajaya. Tu. Tapi mak saya ada di Sabah, jadi kalau balik rumah pun tak ada siapa gak. Ada adik je lah. Jadi ini sebenarnya saya balik ke negeri asal saya sendiri. Tapi saya berhijrah ke Perak untuk mencari ilmu agama, mengaji pondok. Dan akhirnya kahwin dengan orang Perak, jadilah orang Perak, yuk ke joyuk. Tapi Rik Giant tetap di hati. Jangan risau. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga saya mengambil masa ni nak mohon maaf lah. Moga-moga perkenalan kita ini membawa sampai kepada syurga, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.